Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Nisa binti Abdul Aziz, nombor matrik 200237. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kursus pengalaman awal di sekolah yang telah diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampang. Pertama sekali saya akan membentangkan mengenai latar belakang sekolah. Sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampang. Sekolah ini dibuka pada Disember 1995 dengan bilangan guru dan staf sokongan sebanyak 50 orang. Dan sekolah ini merupakan sekolah harian yang mempunyai sesi pagi dan petang. Sekolah ini mula beroperasi sepenuhnya pada 4 Januari 1996 dengan pelajar seramai 1,500 yang telah mendaftarkan diri mereka dari kelas peralihan sehinggalah ke tingkatan 5. Memiliki sebuah kelas untuk pelajar pendidikan khas dengan bilangan 7 orang guru. Sekolah ini juga dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusof Izzuddin Shah pada 13 Jun 1998. Dengan berkeluasan 10 ekar, sekolah ini dikelilingi dengan taman-taman perumahan 500 meter daripada Pekan Gunung Rapat dan juga 10 kilometer dari pusat Bandaraya Ipoh. Sepanjang 26 tahun penubuhan sekolah ini, sekolah sudah mencatat dalam Malaysia Book of Record kerana telah berjaya mencipta sejarah menjahit jalur gemilang terbesar dan sijil pengiktirafan ini telah ditandatangani oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 25 Ogos 2001. Masuk kepada profil sekolah. Lokasi sekolah adalah Jalan Gunung Rapat, postcode 31350 Ipoh Perak dan bilangan guru pada ketika ini ialah 102, terdiri daripada 28 lelaki dan 74 perempuan. Bilangan anggota kumpulan pelaksana pula adalah 15 orang. Bilangan pelajar adalah 1,114 orang dan bilangan kelas adalah 50 buah kelas. Visi sekolah ini adalah pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Dan misi sekolah pula melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Slogan sekolah adalah inovasi menjana kecemerlangan. Kalau dilihat di gambar di bawah ini menunjukkan bahawa lokasi Sekolah Menengah Seri Ampang Ipoh dan dikelilingi oleh taman-taman perumahan. Seterusnya adalah infrastruktur dan prasarana serta bilik darjah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampang. Prasarana yang disediakan adalah makmal masakan, bilik pengurusan diri, makmal jahitan, taman sains, dewan besar, bilik darjah dan banyak lagi. Seterusnya kita masuk kepada pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam tarian. Kekuatan aktiviti semasa PDPR yang dapat saya lihat adalah pembelajarannya adalah abad ke-21 yang berpusatkan pelajar. Dan yang kedua adalah penyusunan rancangan pengajaran yang teratur dengan adanya rancangan pengajaran harian, RPH. Yang ketiga adalah penggunaan bahan bantu mengajar dan alat bantu mengajar yang bersesuaian bagi mencapai objektif pembelajaran. Dan yang keempat adalah pelajar memberi kerjasama dan respon yang baik semasa PDPR atas talian dijalankan. Kelemahan aktiviti semasa PDPR ini adalah masalah internet yang tidak stabil. Yang kedua, pelajar lewat memasuki kelas atas talian akibat terpaksa berkongsi gadget dengan adik-beradik mereka ataupun waris mereka. Yang ketiga adalah pelajar tidak hadir ke kelas kerana bekerja. Seterusnya adalah kemudahan alat bantu mengajar, itu ABM. Alat bantu mengajar yang digunakan semasa PDPR adalah Google Meet, WhatsApp dan juga Telegram. Kemudahan bahan bantu mengajar pula BBM yang digunakan semasa PDPR adalah YouTube, Quizzes, Wordwall, buku teks, soft copy, nota berbentuk file PDF. Seterusnya amalan pedagogi. Amalan pedagogi yang menggunakan semasa PDPR ini, saya perhatikan guru menggunakan kaedah pembelajaran secara synchronous learning dan juga asynchronous learning.
Synchronous learning ini pelajar mengikuti kelas tersebut pada waktu yang ditetapkan. Manakala asynchronous learning pula pembelajaran di luar waktu kelas. Ini bermaksud pelajar diberi tempoh masa untuk menyelesaikan pembelajaran mereka. Amalan pedagogi yang dapat saya lihat adalah pembelajaran berpusatkan pelajar, flip classroom dan juga pembelajaran berasaskan projek. Seterusnya adalah penyediaan rancangan pengajaran. Penyediaan rancangan pengajaran ini, RPH telah dibuat menggunakan CIDS, iaitu The Collaborative Instructional Design System. Dan RPH ini merujuk kepada DSKP yang telah ditetapkan dan merangkumi objektif pembelajaran yang telah ditetapkan, dan RPH juga mempunyai indikator yang dapat mengukur kefahaman pelajar. Seterusnya adalah pelaksanaan KBAT dalam PDPR. Pertama adalah pembelajaran berpusatkan pelajar ini dikaitkan dengan pelaksanaan KBAT kerana pelajar perlu berfikir dengan lebih mendalam setiap elemen yang dipelajari. Ini menggalakkan penglibatan setiap pelajar semasa kelas PDPR, dan pelajar juga diberi kebebasan untuk membuat keputusan mereka sendiri dan guru hanyalah sebagai pembimbing. Yang kedua, pembelajaran berasaskan projek ini dapat diterapkan elemen KBAT kerana pelajar ini perlu meneroka dan mencari maklumat, membuat interpretasi dan mengambil keputusan dan menghasilkan produk mereka sendiri. Mereka perlu mengolah sesuatu idea kepada idea yang lebih kreatif dan inovatif. Ketiga adalah dilihat kepada refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampang sepanjang saya melaksanakan kursus PALS adalah pentandingan mencipta poster kemerdekaan antara unit beruniform. Kelebihan aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan ini adalah pelaksanaannya memberi pemudah caraan kepada warga pelajar untuk menyertai aktiviti kokurikulum walaupun berada di rumah. Tempoh masa yang lama diberikan untuk menyiapkan tugasan. Jadi tugasan tersebut pelajar dapat siapkan dengan lebih sempurna. Dan pelajar juga dapat melibatkan diri mereka dalam kegiatan kokurikulum. Kelemahan aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan ini adalah kemungkinan keciciran pelajar untuk menyertai kegiatan kokurikulum ini adalah tinggi kerana tiada pemantauan yang terperinci oleh guru mereka, dan tidak wujud suasana hari kurikulum sekolah seperti suasana bersemuka, dan penyampaian ilmu dan pengalaman adalah tidak mendalam dan terperinci. Seterusnya adalah proses pengendalian aktiviti kokurikulum adalah dengan cara guru kelas mengedarkan arahan pertandingan kepada kelas mereka masing-masing melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Kemudian pelajar ini diberi tempoh selama seminggu untuk mencipta poster tersebut mengikut kreativiti mereka sendiri. Dan seterusnya pelajar akan menghantar poster ini melalui link Google Form yang telah disediakan. Dan seterusnya penghantaran poster oleh pelajar ini dikira sebagai kehadiran dan mereka mendapat e-sijil. Seterusnya adalah kepentingan aktiviti kokurikulum terhadap profesionalisme keguruan. Kepentingannya adalah dapat mengembangkan potensi dan fleksibiliti terhadap kemahiran yang ada dalam diri guru. Contohnya seperti guru itu, guru yang memegang jawatan dalam suatu kelab ataupun menyertai kelab kokurikulum tersebut, guru itu belajar memimpin, merancang, mengurus pelajar dan guru dalam satu kelab tersebut. Dan ini dapat guru juga dapat menyampaikan kemahiran-kemahiran mereka ini terhadap pelajar. Seterusnya masuk ke rumusan akhir adalah penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum yang telah dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampang ini adalah pelajar ini lebih baik diasingkan mengikut persatuan mereka masing-masing di aplikasi WhatsApp ataupun Telegram agar pemantauan dan penilaian guru tersebut terhadap pelajar lebih jelas, dan guru kelab juga dapat menyampaikan ilmu mereka secara lebih terperinci kepada ahli kelabnya. Rumusan terhadap pelaksanaan kursus PALS ini pula semestinya ia dapat membantu dalam menyediakan diri untuk menjadi seorang guru di mana saya dapat memahami persekitaran dan juga budaya sekolah dan bilik darjah. Seterusnya saya dapat menganalisis kaedah penyampaian ilmu dalam PDPR semasa dalam talian.
Dan serta saya dapat juga mengenal pasti peranan dan tanggungjawab seorang guru dan seluruh warga pentadbir sekolah. Okay, seterusnya adalah program yang dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah dan komuniti bagi komponen pembelajaran berasaskan perkhidmatan iaitu sulam, ialah program Basic Life Support CPR Training during COVID-19. Okay, program ini boleh dilaksanakan secara atas talian di mana pihak sekolah boleh bekerjasama dengan CPR Malaysia untuk membantu memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai teknik-teknik kecemasan melakukan CPR kepada mangsa serangan jantung, mangsa renjatan elektrik, mangsa tercekik makanan, bayi tersedak susu, mangsa lemas dan juga menerangkan SOP CPR kepada mangsa positif COVID-19. Okay, pengetahuan ini, ilmu yang mereka dapat ini amatlah membantu dan dapat dipraktikkan apabila berdepan dengan situasi sebenar. Okay, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.